Terima kasih kerana terus setia bersama kami. Anda menonton Buletin 1.30. Saya Nik Nur Syuhadani Hassan. Kekal setengah jam terus berinformasi. Program kemampanan komuniti bandar diperluas ke seluruh negara. Rumusan RCI tragedi Wang Kelian, kawalan sempadan negara dipertingkat. Kamera penderia Ultra OIS 64 megapiksel. Swafoto autofokus mata 50 megapiksel. Siri Vivo V25, gambaran malam yang luar biasa. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kematian 138 pendatang asing tanpa izin parti yang terbongkar menerusi penemuan kem dan kubur besar di Wang Kelian, Perlis pada 2015 boleh dielakkan sekiranya sempadan negara dikawal dengan baik. Itu antara rumusan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung kes berkenaan yang laporannya didedahkan kepada umum menerusi laman web Kementerian Dalam Negeri KDN baru-baru ini. Laporan setebal 184 muka surat itu memperincikan kronologi penemuan kem, siasatan, kawalan sempadan dan tindak balas pelbagai agensi penguatkuasaan terhadap penemuan kubur besar serta kem transit di Wang Kelian berhampiran sempadan Thailand itu. Menurut laporan itu, sempadan Malaysia-Thailand dikawal pasukan gerakan UMNO PGA PDRM dan Angkatan Tentera Malaysia ATM mengikut kawasan ditetapkan Jawatan Kuasa Perancang Gerakan Kebangsaan. Tambah laporan itu, penyeludupan dan kematian parti itu boleh dielakkan sekiranya pihak berkuasa mengambil langkah lebih proaktif dalam pengawalan sempadan. Laporan itu turut menyebut sempadan darat Malaysia-Thailand antara Wang Kelian hingga ke Bukit Kayu Hitam mudah dibolosi walaupun ada pagar keselamatan, tembok pos kawalan serta jalan keselamatan di sepadan terbabit. Perkara itu katanya disebabkan rondaan tidak mencukupi, pagar kawat duri mudah dipotong, ketiadaan kamera litar tertutup CCTV di sempadan Wang Kelian, pagar tidak disenggara dan tiada penduduk di kawasan sempadan Malaysia boleh bertindak sebagai pemberi maklumat kepada agensi penguatkuasaan. Terdahulu kerajaan memutuskan untuk menubuhkan RCI mengenai penemuan itu pada 26 Oktober 2018 dan mendapat perkenan yang di-Pertuan Agong pada tahun 2019. Suruhanjaya dianggotai 7 ahli dan dipengerusikan Tun Arifin Zakaria. Pendengaran awam diadakan selama 17 hari antara 17 April sehingga 18 Jun 2019 di Putrajaya. Seramai 48 orang saksi dipanggil yang terdiri daripada anggota keselamatan, penjawat awam, orang awam, parti dan pengamal media. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Kelantan mencatatkan kutipan RM3.26 juta hasil pendaftaran Siri DEN dengan DEN 8 merekodkan bidaan tertinggi bernilai RM98,888. Paling banyak dibida membabitkan Siri DEN 1305 dengan harga tertinggi RM6,200 membabitkan 20 pembida. Bidaan yang dibuat menerusi JPJ e-bid itu dilakukan selama 5 hari bermula 13 hingga 17 Oktober lalu. Pengarahnya Muhammad Miswari Abdullah berkata pihaknya menyasarkan kutipan hasil siri pendaftaran DEN sebanyak RM2.6 juta. Bilangan pengguna berdaftar dengan JPJ e-bid seramai 938,751 orang dengan jumlah keseluruhan pembida 4,473 orang. Harga bidaan tertinggi adalah RM98,888 untuk siri DEN 8. Kamera penderia Ultra OIS 64 megapiksel. Swafoto autofokus mata 50 megapiksel. Siri Vivo V25, gambaran malam yang luar biasa. Polis telah memanggil editor kumpulan New Straits Times NST Farah Nas Karim berhubung beberapa siri pendedahan mengenai operasi Mossad untuk menculik warga Palestin di negara ini. Menurut laporan NST, Farah Nas menerima panggilan daripada seorang pegawai dikenali sebagai Asisten Superintendent ASP Faizal pada jam 9.45 malam tadi untuk hadir ke Ibu Pejabat Polis Dang Wangi pada 1 tengah hari tadi. Pegawai polis berkenaan bagaimanapun tidak mendedahkan mengapa Farah Nas
dipanggil. Pihak NST turut cuba mendapatkan Ketua Polis Kuala Lumpur, Dato' Azmi Abu Kasim, untuk mendapatkan penjelasan mengapa beliau dipanggil. Akhbar NST semalam memetik sumber sebagai berkata, ejen perisikan dari Israel, Mossad, melakukan operasi untuk mengesan serta menculik seorang rakyat Palestin pada 28 September lalu di Ibu Negara. Menurut NST, Mossad turut melakukan penculikan itu dengan menggunakan bantuan warga tempatan. Bagaimanapun, tindakan pantas polis menyaksikan warga Palestin itu yang ditahan di sebuah chalet di Hulu Langat diselamatkan tidak lama kemudian. Seorang pengurus kanan sebuah syarikat pembinaan dan penyelenggaraan ditahan kerana disyaki menerima rasuah RM72,000 bagi membantu proses kelulusan pinjaman berjumlah RM5 juta untuk sebuah syarikat daripada sebuah agensi kerajaan. Suspek lelaki berusia 53 tahun itu ditahan di Ibu Pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Putrajaya selepas hadir memberi keterangan jam 6 petang semalam. Suspek dipercayai menerima rasuah itu daripada seorang pengarah urusan syarikat berkenaan untuk membantu proses kelulusan permohonan pinjaman syarikat itu. Difahamkan syarikat pembinaan dan penyelenggaraan tempat suspek berkhidmat berkenaan merupakan anak syarikat agensi kerajaan Terbabit. Sementara itu, pengarah SPRM Putrajaya Muhammad Anwar Ismail mengesahkan penahanan berkenaan. Kes berkenaan disiasat di bawah Seksyen 16 Kurungan A Akta SPRM 2009. Suspek juga dibebaskan dengan jaminan SPRM setelah keterangan selesai diambil. Seorang pemandu lori maut dalam kemalangan di kilometer 42 Lebuh Raya Kuala Lumpur ke Karak tengah malam tadi. Dalam kejadian jam 12.50 malam itu, mangsa maut di tempat kejadian akibat kecederaan parah di bahagian kepala. Ketua Polis Daerah Bentong, Superintendent Zaiham Muhammad Kahar dalam satu kenyataan memaklumkan siasatan mendapati mangsa memandu lori dari arah Bentong menghala ke Kuala Lumpur. Mangsa dipercayai mengubah haluan masuk ke lorong kiri untuk memotong kenderaan di hadapannya. Lori itu kemudiannya melanggar bahagian belakang trailer yang berada di lorong kiri itu. Pemandu trailer tidak mengalami sebarang kecederaan. Kes disiasat di bawah Seksyen 41 Kurungan 1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Jangan ragu cuba. Rasakan yang baharu, jom dulu. Jualan kenderaan dalam negara melonjak 62% kepada 516,798 unit bagi 9 bulan pertama tahun ini. Menurut Persatuan Otomotif Malaysia MAA, jumlah kenderaan penumpang naik kepada lebih 459,000 unit berbanding 282,881 unit tempoh sama 2021. Manakala jualan kenderaan komersial naik kepada lebih 57,000 unit. Bagi bulan lalu pula, jualan kenderaan dalam negara melonjak kepada lebih 67,659 unit. Jualan kenderaan penumpang melonjak hampir separuh kepada 60,060 unit bagi tempoh dikaji. Manakala jualan kenderaan komersial naik kepada hampir 7,600 unit. Menurut MAA, syarikat kereta akan terus cuba memenuhi tempahan yang tinggi diterima sebelum 30 Jun 2022. Tambah MAA, jualan bulan ini dijangka kekal sama seperti tahap bulan lalu. Masalah bekalan dan chip pula masih berterusan dan akan menjejaskan beberapa pengeluaran. Suruhanjaya Security Malaysia SC berhasrat membangunkan teknologi kawal selia RegTech serta teknologi penyeliaan SubTech menerusi kerjasama dengan penyedia teknologi kewangan fintech tempatan. Ia sebahagian usaha meningkatkan kecekapan pasaran modal negara. However, this digital push cannot be at the expense of market integrity. It is paramount that continued investor confidence in online platforms and market access points be preserved. Therefore, we expect intermediaries to practice high standards of accountability as well as to take appropriate measures to ensure the resilience of their systems.
Sejak 2015, Malaysia telah mendaftarkan 10 pengendali pendanaan awam equity dan 11 platform pembiayaan antara rakan setara. Juga 4 bursa aset digital dan 2 pengendali tawaran pertukaran permulaan untuk menyediakan pelbagai produk pengumpulan dana dan pelaburan alternatif. Dalam pada itu, SC juga akan memperkenalkan program Siswazah Pasaran Modal untuk meningkatkan kebolehpasaran sehingga 9,000 graduan muda tempatan dalam pasaran modal domestik seperti dalam bajet 2023. Menjelang pilihan raya umum PRU ke-15, aplikasi Luminews memberi akses kepada berita terkini daripada sumber sahih dan dipercayai. Platform penyaluran maklumat itu turut menyediakan tips untuk pengundi kali pertama dan luar negara, sidang media secara langsung dan senarai ahli parlimen bertanding selain membawakan keputusan PRU secara langsung pada hari mengundi nanti. Menjelang pilihan raya umum ke-15, kami ingin membawa berita dan info terkini serta keputusan PRU ke-15 secara mudah, pantas dan percuma. Maklumlah, keputusan ini akan memberi kesan yang ketara kepada semua rakyat Malaysia. Luminews memberi akses ke berita PRU 15 termasuklah sumber untuk pengundi kali pertama, senarai MP yang bertanding, video siaran langsung dan feed Twitter yang paling popular. Jika anda ingin liputan PRU 15 terkini, gunalah Luminews. Melalui 50 sumber berita berkualiti termasuk Berita Harian, News Straits Times dan Harian Metro, Luminews menyediakan pelbagai artikel yang dibaca oleh lebih 14 juta penggemar berita. Selain itu, pengguna juga boleh mengikuti siaran ulangan buletin utama di aplikasi tersebut. Aplikasi Luminews boleh dimuat turun secara percuma di Google Play, App Store atau Huawei App Gallery. Menjelang sambutan Deepavali Isnin depan, sekumpulan pelajar dari Universiti Utara Malaysia UUM menggerakkan inisiatif bantuan bakul makanan kepada rakan yang kurang berkemampuan. Usaha murni itu bermula dengan perhembahan dalam kawasan universiti untuk sama-sama mengumpulkan sumbangan. Program Aramse Deepavali yang bermaksud beramal sambil menyambut Deepavali dianjur Majlis Perwakilan Pelajar MPP UUM. Sumbangan RM2,000 berjaya dikutip dalam tempoh 5 hari. Kita beri beberapa bantuan iaitu kepada 3 kategori. Yang pertama adalah kepada pelajar B40 di UUM sendiri. Keduanya adalah keluarga Changlun yang akan menyambut Deepavali dan yang ketiga adalah bagi pengurusan kuil ini sendiri sebab kuil ini perlukan wang untuk penambahbaikan. Penyerahan bantuan dilakukan di Dewan Kuil Sri Mahamariaman di Changlun, Kedah malam tadi. Banyak baguslah dia orang simpan sikit-sikit dia orang bawa macam ni untuk bagi derma Deepavali punya. Majlis itu dirasmikan Pengarah Jabatan Hal Ehwal Pelajar UUM Huzaidi Hussein. Program ini merupakan salah satu program tahunan yang dilaksanakan oleh Majlis Perwakilan Pelajar UUM. Dan ini adalah sebagai salah satu daripada cara untuk kita mendekatkan diri antara UUM dan juga masyarakat sekitar di luar kampus. Program Kemampanan Komuniti Bandar PKKB bagi meningkatkan kesejahteraan sosial dan keharmonian dalam komuniti kini diperluas ke seluruh negara. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, PKKB yang ketika ini dilaksanakan di Semenanjung Malaysia turut dikembangkan ke Sabah dan Sarawak tahun depan. Cikgu pun susah nak memilih. Datuk Seri Ismail Sabri berucap dalam program Kemampanan Komuniti Bandar Keluarga Malaysia di Tasik Gelugor, anjuran Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT. Katanya bagi berdepan dengan kemiskinan di bandar, kerajaan melaksanakan program pembasmian kemiskinan bandar PPKB. Ia bagi mengurangkan beban tanggungan ketua isi rumah dan meningkatkan kualiti hidup keluarga membabitkan kumpulan B40. KPKT turut melaksanakan program Baik Pulih Rumah dan program pemerkasaan ekonomi komuniti bandar bagi menambah baik kualiti kehidupan berkeluarga di bandar. Bagi Pulau Pinang, kerajaan menambah nilai peruntukan PPKB menjadikannya sebanyak RM6.5 juta yang dapat memberi manfaat kepada 435 penerima bantuan perumahan di negeri itu. Jangan ragu cuba. Rasakan yang baharu, jom dulu.
Bertemu kembali. Parlimen New Zealand bakal membentangkan usul pindaan terhadap Akta Anti Keganasan dalam usaha kerajaan meningkatkan tahap keselamatan membabitkan warganya di seluruh negara itu. Antara akta yang bakal dipinda ialah Akta Perintah Kawalan dan Akta Penindasan Keganasan. Menurut Menteri Keadilan, Kiri Allen, pindaan terhadap kedua-dua akta bakal menggariskan lebih banyak panduan dalam mengenal pasti individu yang cenderung merencanakan aktiviti keganasan. Selain itu, ia juga mampu menghalang dan mengurangkan kebolehan seseorang pengganas itu bertindak sesuka hati di dalam New Zealand. Cadangan berhubung pindaan berkenaan diutarakan oleh Parlimen sejak tragedi serangan pisau tahun lalu didalangi bekas banduan yang terpengaruh dengan militan Daesh. Pindaan kedua-dua akta terbabit dijangka selesai sebelum Mac 2023. Korea Utara melaungkan amaran keras kepada negara jirannya Korea Selatan agar tidak berterusan melakukan latihan ketenteraan yang boleh mendatangkan kesan buruk kepada semenanjung Korea. Menurut kenyataan jurucakap tentera Korea Utara KPA, tindakan Seoul jelas menunjukkan negara itu bersikap terdesak dalam mencari penyelesaian berhubung isu babitkan kedua-dua negara. Sehubungan itu, kira-kira 100 tembakan meriam dilepaskan ke perairan pantai barat pada jam 10 malam waktu tempatan. Manakala 150 lagi tembakan dilepaskan ke perairan pantai timur tidak lama selepas itu. Jelas kenyataan berkenaan yang disiarkan stesen KCNA. Tindakan khusus oleh Pyongyang itu disifatkan wajar dalam usaha bertindak balas mempertahankan kepentingannya. Mampukah sejarah terlakar? Pada penampilan sulung Kuala Lumpur City FC, perlawanan akhir Piala AFC. 22 Oktober di TV9, juga di saluran MyFree TV 109 dan Astro 149. Hasrat untuk melihat skuad remaja negara mencari suntikan motivasi awal menjelang saingan hoki Piala Sultan Johor tidak kesampaian. Skuad bimbingan Muhammad Amin Rahim itu dibenam Australia 1-4 dalam aksi persahabatan petang semalam. Skuad Australia dilihat terlalu ampuh apabila mendahului 3-0 pada babak suku pertama permainan dimulakan di Stadium Hoki Nasional Bukit Jalil. Campbell Gaddis menjadikan gol pembukaan bagi pasukan juara dua kali itu menerusi jaringan gol penalti. Manakala pada minit ke-12, gol kedua berjaya dihasilkan menerusi pukulan David Hubbard. Usaha Cooper Burns membuahkan hasil apabila berjaya melebarkan jaringan pada babak suku kedua. Gawang gol skuad negara terus dibolosi melalui pukulan kencang Campbell Gaddis sekaligus mencatat jaringan kedua pribadinya. Bersambung babak terakhir menyaksikan jaringan tunggal buat skuad negara menerusi pukulan Muhammad Hazriq Alif Rosli 5 minit sebelum aksi tamat. Kita ada video dan kita akan tengok balik apa kelemahan yang kita boleh counter balik dengan dia, and of course kita kena tutup juga kelemahan yang kita dah buat, especially daripada sudut penalty corner lah. Skuad hoki negara dijadual menentang Britain menerusi aksi persahabatan kedua hari ini di Johor Bahru menuju aksi pembukaan saingan Piala Sultan Johor 2022 Sabtu nanti. Sekian Buletin 1.30. Sebelum berpisah, saksikan aksi pertandingan tangkap lembu tradisional yang diilhamkan oleh etnik tempatan di Brazil. Dengan itu, saya Nik Nur Syuhada Ani Hassan. Assalamualaikum dan salam hormat.